Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mengejutkan seluruh dunia, mengejutkan Malaysia. Perjanjian Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam MOU persepakatan di dalam kerajaan perpaduan itu yang sudah ditandatangani tidak sah dari segi undang-undang, tidak sah dan ditolak dari segi undang-undang. Sebelum itu, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada anda semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share dan komen. Terima kasih diucapkan. Bagi kamu yang belum, saya memohon supaya tekanlah butang subscribe, like dan share. Kerana impian kita, channel kita ini akan menjadi cukup besar. Pada penghujung 2023, kita akan dapat 500,000 subscriber supaya kita menjadi channel yang cukup berpengaruh dan kita akan menjadi suara nadi rakyat Malaysia untuk disuarakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, sah atau tidak MOU yang telah ditandatangani oleh Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan, PKDM, PBM dan semua yang lain lagi termasuk daripada bebas. Sah atau tidak? Peguam berbeza pandangan. Perjanjian persefahaman kerjasama yang telah dimeterai oleh Pakatan Harapan dengan gabungan daripada parti-parti yang menyokong pembentukan kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengundang reaksi yang berbeza-beza daripada pelbagai pengamal media di seluruh Malaysia. Salah seorangnya adalah peguam iaitu Nizar Bashir Abdul Karim Bashir yang menyifatkan bahawa perjanjian terbabit sebagai tidak sah dan bertentangan dengan Perlembagaan Negara Malaysia. Katanya, tiada terma perjanjian yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan boleh dikatakan sah dari segi polisi awam, katanya. Tambahnya lagi, wakil rakyat memiliki tanggungjawab keperlembagaan untuk membentangkan pendirian mereka bagi pengundi yang diwakili. Tambahnya lagi, tanggungjawab ini mesti mengatasi apa-apa yang diperuntukkan dalam mana-mana perjanjian, katanya kepada BH di sini pada hari ini. Nizam Basir berkata, sebarang kekangan atas tanggungjawab keperlembagaan, khususnya jika ia membelangkangkan kepentingan rakyat, tidak wajar dihujahkan sebagai konsisten dengan Perlembagaan Persekutuan. Katanya lagi, ruang mesti wujud untuk seorang wakil rakyat melaksanakan tanggungjawabnya iaitu untuk tidak menyokong sekiranya Perdana Menteri bertindak membelakangkan kepentingan rakyat. Sementara itu, seorang lagi pengamal undang-undang iaitu Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz berkata, perjanjian itu sebenarnya adalah sah dan tidak melanggar mana-mana klausa perlembagaan kerana selaras dengan Akta Lompat Parti Anti Lompat Parti. Mengulas sama ada perjanjian itu adalah haram dan tidak berperlembagaan dan akan membawa kepada pemerintahan diktator, Muhammad Khairul hanya menjawab tidak setuju. Semalam, 4 gabungan politik memeterai perjanjian dengan Pakatan Harapan yang diwakili oleh pemimpin tertinggi masing-masing iaitu Presiden Warisan Muhammad Shafie Apdal, pengerusi gabungan Gabungan Parti Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Openg, pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Seri Haji J. Nur, manakala PH pula diwakili oleh Anwar Ibrahim. Turut menandatangani perjanjian persefahaman kerjasama berkenaan ialah Setiausaha Agung Gabungan Politik masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu adalah pendapat daripada pengamal-pengamal undang-undang di Malaysia. Sama ada sah atau tidak tergantung kepada persepsi masing-masing.
Pada pendapat saya, perjanjian itu adalah sah. Mengapa saya kata sah? Sebab sebelum ini pun sudah ada perjanjian. Perjanjian MOU yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri sebelumnya, yaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan terbukti bahawa dengan perjanjian seperti itu, dengan persefahaman seperti itu, benar-benar membuatkan kerajaan sukar untuk membuat suka-suka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, walaupun saya tidak pandai berundang-undang, tapi pada pendapat saya, semua wakil rakyat ini, semua ahli-ahli parlimen ini, sebelum menandatangani, sudah pun bermesyuarat dengan ahli-ahli politik masing-masing di dalam parti politik masing-masing, dengan majlis tertinggi, dengan dewan apa-apa sajalah, pengurusi-pengurusi, presiden-presiden, malah semua ahli-ahli tertinggi parti sudah bermesyuarat sebelum membuat keputusan sama ada tanda tangan atau tidak MOU tersebut. Dan mereka telah pun membuat keputusan sama ada MOU itu membawa kebaikan kepada rakyat atau membelakangi rakyat. Saya tidak fikir ahli parlimen, saya tidak fikir semua yang tanda tangan ini bodoh-bodoh semua. Mereka ini bijak-bijak. Mereka tahu bahawa sekiranya mereka tanda tangan, mereka kena setuju dengan apa yang ada di dalam dokumen tersebut. Dan mereka tidak akan tanda tangan kalau itu tidak bagus. Tapi mereka bersetuju kerana mereka tahu, mereka sedar bahawa itu akan membawa kebaikan kepada rakyat dan negara Malaysia. Sebab itu, pada pendapat saya, ianya adalah sah. Sebab ia dibentangkan dan ia tidak dipaksa kepada mana-mana pihak, dan mereka pun membuat keputusan dengan keadaan sedar tanpa ada apa-apa pengaruh, tanpa ada apa-apa ugutan, tanpa ada pengaruh alkohol kah, dadah kah, apa kata ada. Tapi mereka setuju dengan terma-terma itu sebagai persefahaman. Dan mereka bersetuju untuk mahu mengekalkan keamanan, kestabilan itu untuk kebaikan negara Malaysia. Jadi, isu sama ada membelakangkan rakyat itu pada pendapat saya tidak. Tetapi kalau MOU ini ditolak, tidak ditandatangani, itu lebih besar impak dia yang disebut sebagai membelakangkan rakyat. Kerana itu membuatkan politik Malaysia menjadi amat tidak stabil sekali lagi. Dan itu juga membuatkan Tita Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong secara tidak langsung tidak disetujui pula. Kerana Agung mahukan kestabilan politik, kestabilan negara Malaysia. Sebab itu pada pendapat saya secara pribadi, walaupun saya bukan pengamal undang-undang, tapi setakat the law of agreement, itu saya tahu juga sikit-sikit. Yang penting, semua setuju, dibentangkan dengan betul, dan mereka berbincang pada pendapat saya, itu semua adalah sah. Tidak ada paksaan, mau tolak-tolak, tidak mau tolak, tidak mau tolak, setuju. Kalau tidak setuju, tak apa, tolak saja. Tapi kerana mereka sudah membaca, memahami implikasi, kesan, dan sebagainya, mereka setuju bahawa inilah yang terbaik untuk rakyat Malaysia, inilah yang terbaik untuk mempertahankan perlembagaan negara Malaysia, inilah yang terbaik untuk memastikan politik Malaysia dalam keadaan yang best of the best. Jadi, saya fikir semuanya sah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.